Perkara yang menyebabkan lambat kita tercapai impian ataupun keinginan ataupun cita-cita ataupun langsung tak tercapai sampai mati adalah kerana satu sikap ni saja. Kalau kita boleh buang sikap ni, sebenarnya dah lama dah kita berada di tahap yang jauh lebih baik. Subhanallah. Perkara yang menyebabkan lambat kita tercapai impian ataupun keinginan ataupun cita-cita ataupun langsung tak tercapai sampai mati adalah kerana satu sikap ni saja. Kalau kita boleh buang sikap ni, sebenarnya dah lama dah kita berada di tahap yang jauh lebih baik. Apa dia tuan-puan sekalian? Cuba teka. Sikap apa yang menyebabkan tertangguh ataupun terhalang, yang menyebabkan kita lambat untuk mencapai sesuatu impian, cita-cita ataupun keinginan. Malas tu betul, semua betul. Cuma saya nak sebut salah satu jawapan yang betul ialah bertangguh. Adalah bertangguh. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, syaitan, dia bukan bisik supaya kita tak buat. Tak. Dia tak bisik. Bagi orang-orang baik macam tuan-puan sekalian ni, yang kita yang sedang berubah ni, dia tak bisik. Jangan solat, jangan baca Quran, jangan sedekah, jangan apa? Jangan tak apalah nanti. Ayat dia nanti. Masya Allah. Dia membisikkan harapan palsu. Dia membisikkan supaya kita seolahnya kita ni ada masa. Seolahnya kita boleh buat nanti. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila bertangguh perasan tak? Contohnya kita target hari ni nak baca Yasin. Lepas tu ngasa ngantuk, tak apa nanti jap lagi lah, sekali solat duha. Lepas tu kita mula disibukkan. Lepas tu kita kata nanti lepas zuhur, sempat lagi lepas zuhur. Dia bukan kata jangan ataupun tak payah bacalah Yasin ni. Tak. Kita bawa perasaan nak baca surah Yasin tu, kita bawa. Menyebabkan kita rasa macam senang hati. Lainlah, kita tak ada niat tak nak baca Yasin hari ni. Tak. Biasanya kita akan tangguh. Dia bisikkan harapan palsu, kita akan tangguh. Lepas zuhur tak sempat juga, tak apalah lepas asar. Dan kebanyakan rizak orang yang bertangguh, dia langsung tak akan buat. Dia tak akan buat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalaupun dia buat dalam keadaan yang bukan dalam keadaan yang tenang, bukan dalam keadaan yang selesa. Masya Allah. Saya cuba pagi ni, sebab semangat kan, tengah semangat. Masya Allah. Apa yang selama ni saya dah terfikir lama nak buat adalah benda tu kecil je sebenarnya. Benda tu kecil, tapi sebab saya tangguh, subhanallah, benda tu boleh selesai dalam waktu yang segera. Lepas tu bila kita cuba hari ni, tuan-puan sekalian, cuba hari ni, apa yang terfikir kita nak buat, kita terus buat. Kita jangan tangguh. Benda kecil ke benda besar? Benda besar bermula. Mungkin benda besar yang tak boleh settle hari ni, tapi kena bermula. Jangan tangguh. Ada orang dia nak cuba post iklan, dia berniaga, tapi duk tangguh sebab apa? Dia tangguh nanti dah mahir, dia tangguh nanti sampai tahap sekian-sekian, dia tangguh nanti gaji contohnya. Betul lah orang kata tunggu gaji, Masya Allah. Tapi cuba hari ini, apa yang terlintas, yang kita nak buat, terus buat masa tu juga. Syaitan memang tak suka orang yang terus buat, proaktif, produktif. Maksudnya, ya Allah, kita niat apa? Niat nak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, 100 kali, terus buat. Ada orang dia tunggu nanti lepas zuhur lah buat, nanti lepas zuhur. Nanti tu tuan-puan sekalian, dia suruh kita nanti sampai sudah nanti sampai tidur. Subhanallah, Allahu Akbar. InsyaAllah ya tuan-puan sekalian, itu kata-kata motivasi hari inilah, supaya kita bersemangat untuk memulakan minggu, hari minggu yang baru. Kan ada orang bermula hari minggu hari ini. Dan saya percaya sebenarnya, kalau kita tak tangguh, antara benda yang saya nak buat terus lepas ni, insyaAllah tak tangguh, saya kan nak print bacaan. Contohnya, tuan-puan mungkin tak terfikir kan, saya nak scan ataupun nak print lah, saya cari ikut internet ke. Contohnya, saya nak lancarkan hafalan surah Yasin. Dah lama dah saya terfikir ni surah Yasin ni dibuka. Sama ada saya nak print ataupun nak scan, kan scan lepas tu print, ataupun cari dalam internet lepas tu print. Saya nak tampal di ruang utama rumah. Nak tampal. Saya fikir kalau ataupun pilih buat ayat besar-besar, adjust, cari dalam internet,
yang kita boleh print. Maksudnya kalau yang ni kan jadi kecil juga, tapi mungkin satu page tu 10 muka surat, 10 muka surat, 10 ayat saja. Contoh besar-besar, daripada jauh pun kita dah nampak. Lepas tu saya nak tampal di ruang, ada ruang yang mana anak-anak dan saya, suami isteri juga akan lalu kawasan tu. Jadi bila lalu je, berhenti sekejap. Maksudnya perkemaskan bacaan. Dan semua ahli keluarga kena buat perkara yang sama. Dan kita ada target 2 minggu untuk lancarkan hafalan Yasin. Contoh. Jadi bila diorang teragak, diorang tengah hafal-hafal, diorang lupa, diorang pun pergi berdiri depan tu. Perkara ni dah lama saya niat, tapi saya tak buat-buat. Dah habis Yasin, surah apa pula? Contoh. Ataupun ada doa-doa baru, zikir-zikir baru. Jadi print je terus, tampal. Sebelum ini saya memang dah ada buat contoh zikir tu. Contoh zikir tu kan. Cik tak nampak Contoh zikir tu saya tampal. Ini ialah, saya bukan tampal di ruang ni saja, ada banyak tampal. Zikir tu saya tulis sendiri sebab kecil je. Saya ada tampal di, bukan sini je, sini, bilik, lepas tu kat dapur. Sampailah zikir yang baru saya beramal ni dah jadi sebati. Dan bila anak-anak lalu pun, dia pun dah ingat. Contoh lain, doa lepas wuduk. Tuan puan sekalian, doa lepas wuduk kan. Subhanallah, ada orang, ada anak, ada ibu ayah, kalau tak buat macam tu, dia tak ingat. Sebab tak ingat tu, dia jadi tak baca. Tuan-puan sekalian, hadis Nabi baca doa selepas wuduk tu hadis sahih. Yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang membaca doa setelah wuduk, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek tu je tuan-puan sekalian. Nabi kata apa? Akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Kalaulah kita nak pastikan diri kita, suami, anak-anak semua masuk syurga, berkumpul balik kat syurga, kita mesti pastikan istiqamah setiap kali ambil wuduk untuk solat tu, baca doa ni. Nabi kata apa? Akan dibuka 8 pintu syurga bagi orang yang ambil wuduk lalu baca doa tu. Doa apa? Pendek je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kalau kita nak tambah, subhanallah, sebagaimana doa menurut riwayat yang lain menyebutkan ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Tolong tengok ceramah saya yang lepas, banyak kali dah saya ulang. Doa tu kalau kita baca lepas wuduk akan dapat apa? Dibuka 8 pintu syurga. Untuk kita dibuka 8 pintu syurga. Dan sebahagian para ulama mensyarahkan, maksud dibuka 8 pintu syurga ni antaranya adalah kita akan dipermudahkan melalui jalan-jalan ke syurga hari ini. Maksudnya di dunia Allah permudahkan jalan kita untuk menempuh jalan ke syurga. Masa Allah permudahkan kita untuk beramal soleh, Allah akan permudahkan kita buat ibadah, Allah akan ringan dan sihatkan tubuh badan kita untuk buat ketaatan. Maksudnya di situ dengan kita beramal doa tersebut, Allah akan permudahkan kita istiqamah. Jadi kena bermula dengan istiqamah perkara kecil sebelum nak istiqamah perkara besar. Jadi saya percaya ada dengan kita yang nak print kan, nak buat, mungkin ada kata Ustaz Zau masih tak ada printer. Anda boleh usaha, sebenarnya ada banyak kedai yang sediakan print. Mungkin usahakan PKP ni cuba hubungi kedai tu, dia buat tak servis tu, cuma kita ambil dekat pintu. Maksudnya nak 1000 daya. Sama juga ramai orang nak hafal Sayyidul Istighfar tu, yang mana Nabi kata siapa yang mati dicatat baginya bakal penghuni syurga. Itu pun hadis sahih tu apa sekalian. Berapa tahun lagi? Umur dah 30, 40, 50 tak hafal lagi Sayyidul Istighfar tu. Perlu berapa tahun lagi untuk hafal? 60 tahun lagi? 70 tahun lagi? Berapa tahun lagi? Akhirnya mati. Tak sempat nak jadikan amalan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca pada waktu pagi Sayyidul Istighfar, lalu dia mati di antara waktu pagi hingga pada waktu malam sebelum maghrib, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang, sama ada lepas asar ataupun lepas maghrib, kan waktu maghrib itu masuk air, jika dia mati pada malam tersebut, waktu tidur ke mati, waktu jaga ke mati, tak tahulah sebab apa meninggal tu, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah. Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Allahu Akbar. Nabi sebut itu sayyidul istighfar, yang bermaksud penghulu istighfar. Istighfar paling pendek astaghfirullah. Panjang sikit astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Panjang sikit lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Contohlah kalau ada yang tambah. Tuan-puan sekalian, kalau saya nak kupas berkenaan dengan kelebihan istighfar, ada buku khas. Kelebihan istighfar, manfaat istighfar, fadilat istighfar. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang saya kasih, yang saya hormati sekalian, perkara-perkara begini kita dah selalu dengar ceramah, selalu dengar dah kuliah. Tetapi sebab apa kita masih belum hafal dan masih belum beramal? Kerana sikap bertangguh. Kalau nak kata kita malas, kita rajin perkara-perkara yang lain. Kita bukan malas, bukan seorang yang pemalas, tak buat apa, duduk terlentang ni. Tapi ada perkara kita rajin. Rajin pergi jogging, rajin tengok TV, rajin baring-baring, rajin makan. Macam-macam lah kita rajin. Subhanallah. Tetapi kerana sikap bertangguh, lagi-lagi bila nak buat baik memang bertangguh. Habis je live ni, apa yang kita rancang, kita terlintas sebelum ni, terus buat. InsyaAllah. Nanti kalau saya pun kena buat, nanti kita share. Jadi tuan-puan sekalian, kalau tak ada printer susah jauh, jangan bertangguh juga. Apa dia? Tulis. Kalau kita tulis, contoh surah Yasin, kita follow saja walaupun tak reti, follow pada kertas A4, tulis dengan marker ataupun dengan pen. 8 hari habis. 8 hari, 10 ayat sehari, kita tulis 10 ayat sehari, habis. Lepas tu tampal di satu ruang rumah. Bila lalu je, macam kita pun tengok sekejap. Tuan-puan sekalian, apa yang mata lihat, ada orang bila dia hafal gini. Tapi hafalan sangat cepat masuk bila kita melatih mata selalu lihat. Lalu tengok sekejap. Sebab kita kerap lihat, dia adalah bentuk visual. Dia akan masuk ke minda yang dalam, ingatan yang dalam. Subhanallah. Itu antara kaedah saya menghafal daripada sekolah menengah sampai saya belajar ni siapa. Masya Allah, saya banyak guna kaedah menulis dan melihat. Kalau saya hafal ayat Quran, surah ataupun ayat hadis ke, hafal apa ni lah kan, belajar sampai Mesir. Kalau untuk satu subjek tu berbuku-buku tulisan tu. Maksudnya cara saya hafal, saya tak boleh hafal mulut saja, saya kena tulis, tengok, tulis, ulanglah sampai 10 kali. Dan insya-Allah ingatan tu lebih lama. Sebab apa? Kita hafal guna mata, ialah guna mulut, guna telinga, insya-Allah walaupun lambat sikit tapi ni. Jadi kita boleh pilih apa yang kita nak tulis dulu hari ini. Contoh saya dulu istighfar tadi. Subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mari kita sambung. Kita sambung, betul kan? Masya-Allah. Dia respon tu kan. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat, sahabat-sahabat dunia dan akhirat sekalian, terutamanya kita nak bersahabat di akhirat lah, sahabat akhirat, sahabat beriman yang soleh sekalian. Wanita-wanita solehah bakal bidadari syurga, dan siapa yang belum bertemu jodohnya, didoakan semoga Allah temukan dengan pasangan yang soleh dan juga solehah, insya-Allah. Berdoalah selalu, Allah Maha mendengar doa dan permintaan hamba-Nya. Bila terlintas je doa, bila terlintas ni doa. Cuba elakkan terlintas je mengeluh. Contohnya, bilalah nak nikah? Entahlah, bilalah. Kan tu mengeluh. Kita tukar kepada doa lepas ni. Lepas habis kuliah ni, kita pergi tengok anak kan. Kita cuba elak mengeluh. Kenapa ni? Kita terus tukar pada doa. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku seorang yang berdisiplin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ni rajin. Ya Allah, jadilah anak ni kemas katil. Subhanallah. Ya, kadang doa tu dia pun dengar, anak pun dengar kita doa, itu satu teguran. Saya rasa siapa yang cepat tak bertangguh, dia menukar keluhan kepada doa, ada banyak perubahan dalam hidup dia. Subhanallah.